Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Muhammad Rashid bin Luqmanul Hakim ingin membentangkan sebuah tajuk, iaitu seorang tokoh yang bernama Ibnu Sina. Baik. Pengenalan bagi Ibnu Sina. Nama beliau ialah Abu Ali Husain bin Abdullah ibn Sina, ataupun nama lainnya adalah Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hathan bin Ali bin Sina, yang mana gelarannya ialah Ibnu Sina, Hafiz Sina, dan juga bapa perubatan Islam. Dan beliau ni lahir sekitar 980 Masihi tahun 370 Hijrah, yang berdekatan dengan ibu kota Samali, Amperi, ataupun sekarang dipanggil sebagai Uzbekistan. Dan wafat pada tahun 1037 Masihi ataupun sama dengan 428 Hijrah. Dan beliau ni dalam bidang perubatan astronomi, etika, iaitu akhlak, logik, mantik, matematik, metafizik, falsafah, fizik, sains dan juga teknologi. Yang mana kita tahu yang mana beliau ni mula mempelajari Al-Quran semenjak berumur 5 tahun, dan beliau menghafaz Al-Quran ketika berusia 10 tahun. Dan Ibnu Sina ni mula belajar sendiri ketika berusia 16 tahun. Dan beliau ni suka akan ilmu kedoktoran dan juga metafizik, yang menyebabkan beliau ni sangat minat dengan falsafah dan bidang perubatan. Dalam beberapa tahun setelah beliau belajar tu, dalam lebih kurang 5 tahun, beliau telah dikenal sebagai ahli falsafah dan juga doktor di Bukhara. Seterusnya, kepribadian Ibnu Sina ni, yang pertama, Ibnu Sina ni merupakan seorang yang tekun dalam mempelajari ilmu. Yang kedua, Ibnu Sina ni seorang yang taat beragama. Tiga, seorang yang pintar. Dan yang keempat, seorang yang berinovatif. Dan sumbangan Ibnu Sina ni ialah antaranya, kita lihat yang di kiri ni, Al-Qanun fil At-Tib, yang mana Ibnu Sina ni dah banyak menghasilkan karya, dan semuanya lebih kurang 200 buku, dan kebanyakannya berbahasa Arab dan Parsi. Salah satu karya terbesar Ibnu Sina ialah Al-Qanun fil At-Tib, iaitu peraturan kedoktoran di kiri ni. Dan di Eropah ni ataupun China, buku ni sudah lama menjadi rujukan untuk bidang kedoktoran. Dan Al-Qanun fil At-Tib ni digunakan sebagai rujukan utama dalam bidang perubatan di seluruh pusat pengajian barat, termasuklah universiti-universiti di barat, contohnya di Frankfurt di Jerman, University Paris, dan juga University Oxford di England. Dan seterusnya ialah kitab yang di sebelah ini ialah Kitabul Ashifa, iaitu yang memuatkan penulisan berkaitan sains dan juga berfalsafah. Dan karya lain Ibnu Sina ialah kitab ini mengandungi 18 jilid, iaitu tentang psikologi, pertanian, syair, ar-rasail, iaitu tentang biologi, fizik, astronomi, psikologi, mantik, teologi. Dan sewaktu Ibnu Sina ni berusia 21 tahun, beliau ni mula menulis karyanya yang pertama, yang berjudul Al-Majmu' di Al-Khawarizm, yang mengandungi berbagai ilmu pengetahuan yang lengkap. Kita tahu beliau ni umur muda telah menghasilkan buku yang sangat bagus, yang mana dalam buku tu mempunyai fakta-fakta yang berguna untuk orang pada waktu tu. Dan kalau kita tahu Ibnu Sina ni dia menjadi masyhur sebab apa? Sebab kemasyhurannya ni terkenal kerana buku Al-Qanun fil At-Tib. Sebab di sampai wilayah dan negara Islam semua kenal dia. Yang mana buku ni telah diterbitkan di Rom pada tahun 1593 sebelum ditukarkan ke dalam bahasa Inggeris dengan judul Precept of Medicine. Dalam jangka masa tak sampai 100 tahun, buku tu telah dicetak ke dalam 15 buah bahasa. Pada abad yang ke-17, buku tu telah dijadikan sebagai bahan rujukan
di Universiti Itali dan juga Perancis seperti yang saya cakap tadi sehinggalah ke abad 19, dan bukunya masih dicetak lagi sehingga ke hari ini dan digunakan oleh para pelajar perubatan. Dan Ibn Sina ni dah menghasilkan buku yang diberi nama itu Al-Adawiyat Al-Qalbiyah, iaitu dalam bahasa Inggeris dia The Remedies of Heart, yang mana ia mengandungi sajak-sajak perubatan. Dalam buku tu dia jelaskan bahawa beliau menceritakan tentang 760 penyakit, yang mana beliau menguraikan sekali jenis-jenis penyakit dan juga cara untuk mengubatinya, sehingga penulisan beliau ni menjadi sangat terkenal disebabkan fakta-fakta keunikan yang ada dalam buku beliau. Dan hasil daripada Ibn Sina ni, ilmu yang dia yang sangat banyak ni, beliau ni penguasaannya dalam bidang ilmu tu dah memberikan dia ataupun menjadikan beliau ni seorang tokoh ilmuwan ataupun tokoh sarjana yang serba boleh. Yalah, kalau kita tengok beliau ni banyak ilmu yang boleh masuk, dan beliau ni tidak sekadar menguasai tetapi beliau ni mencapai tahap kemuncak bagi sesebuah bidang yang dipelajari. Dan di samping itu beliau ni juga pandaian dalam bidang perubatan, yang mana sehingga beliau ni beliau ni mempelajari ilmu mantik, yang mana Ibn Sina ni menduduki kedudukan yang tertinggi dalam bidang ilmu mantik ni, sehingga digelar guru yang ketiga setelah Aristotle dan juga Al-Farabi. Dan kesimpulannya ialah Ibn Sina ni dah banyak memberikan sumbangan terhadap kemajuan perubatan dan kegunaannya, dan hal ini telah membuatkan tamadun Islam pada ketika itu disegani oleh tamadun-tamadun yang lain. Ianya membuatkan tokoh-tokoh Islam pada ketika itu terkenal dan disegani sehingga hari ini. Hasil daripada kajian dan penyelidikan yang telah dilakukan oleh Ibn Sina, dan Ibn Sina telah menjadikan tamadun Islam pada waktu itu sebagai rujukan kepada seluruh dunia dan diumpamakan sebagai gedung ilmu hasil daripada karya-karya dan tulisan mereka. Oleh itu, jadikanlah tokoh Islam ini sebagai contoh untuk kita berjaya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.